Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang begitu besar maknanya kepada murid-murid di negeri Perlis, dalam kita menghadapi satu musibah iaitu COVID-19. Pada hari ini pelajar-pelajar akan bersama-sama dengan saya iaitu Cik Saodah binti Ibrahim. Tapi bukan cik dah puan dah untuk pengetahuan semua. Sekarang ni cikgu mengajar di SMK Syed Hassan. Cikgu mengajar bahasa Melayu bagi tingkatan 4 dan 5. Sebelum cikgu meneruskan proses pengajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu supaya dapatlah kita bersama-sama dalam program kita ini sehingga ke akhirnya. Cikgu diberi nama Cik Saodah binti Ibrahim. Cikgu berasal dari Kuala Perlis dan pendidikan awal cikgu ialah di SK Kuala Perlis. Kemudian cikgu menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis sehingga tingkatan 3. Seterusnya cikgu menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi Kayang dari tingkatan 4 sehinggalah tingkatan 6 atas. Dan Alhamdulillah dengan keputusan yang baik dalam peperiksaan STPM, cikgu telah diberi peluang oleh Allah SWT untuk menyambung pelajaran di Universiti Melaya dalam pengkhususan pengajian media. Dan kemudian cikgu rasa rezeki cikgu lebih kepada pendidikan. Cikgu menyambung pelajaran dalam diploma pendidikan di Universiti Melaya, sehinggalah diberi gelaran sebagai guru. Dan sekolah pertama cikgu ialah di Sekolah Menengah Konvent Sentul di Kuala Lumpur sehingga tahun 2000. Dari 1995 sehinggalah tahun 2000. Kemudian cikgu telah berpeluang untuk memberikan sumbangan di Perlis, iaitu sekolah pertama apabila cikgu menjejakkan kaki di Perlis ialah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad Arau sehinggalah tahun 2018, dan rezeki Allah itu tidak putus-putus dan cikgu telah diberi kenaikan sedikit dan cikgu dapat menyambung lagi peluang cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan sehinggalah pada hari ini. Itu sahaja cikgu rasa serba sedikit tentang diri cikgu supaya kita dapat berkenal-kenalan. Rasanya pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah di negeri Perlis ni dah kenal cikgu. Sebab cikgu banyak memberikan ceramah di sekolah-sekolah menengah dalam bahasa Melayu kertas 2. Jadi cikgu teruskan dengan slot kita pada hari ini, iaitu slot Perlis mengaji. Cikgu akan memberikan penerangan ataupun berbincang tentang bahasa Melayu kertas 2. Dan pada hari ini slot pertama cikgu lebih menumpukan teknik menjawab rumusan, iaitu satu kertas yang satu soalan yang sangat penting kepada pelajar-pelajar, terutama bagi pelajar yang ingin mendapat cemerlang ataupun bagi pelajar yang ingin lulus dalam bahasa Melayu. Jadi soalan satu iaitu soalan rumusan sangat penting kita kuasai kerana markah yang diperuntukkan sangat tinggi. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu ingin terangkan tentang kertas 2 ini serba sedikit kepada semua pelajar. Bahasa Melayu kertas 2 secara umum kita tahu bahawa markah yang diperuntukkan ialah 110 markah. Baik, 110 ini telah dipecahkan kepada 4 bahagian. Iaitu soalan yang pertama ialah soalan rumusan yang akan kita bincangkan sebentar nanti yang membawa 30 markah. Soalan 2, soalan pemahaman yang akan cikgu sentuh pada masa yang lain iaitu 30 markah. Soalan 3, soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa 30 markah. Dan soalan 4, soalan novel 15 markah. Jadi keempat-empat bahagian ini cikgu telah bahagikan kepada 4 slot dan pada hari ini kita akan membincangkan soalan 1 iaitu soalan rumusan. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama ini, soalan rumusan.
Baik, soalan yang akan rumusan yang akan cikgu bincangkan ini berpandukan skema bagi tahun 2019, iaitu skema SPM 2019. Soalan rumusan membawa 30 markah. Sebab itu cikgu sebutkan tadi, iaitu soalan rumusan ini sangat penting untuk dikuasai sepenuhnya oleh pelajar-pelajar, memandangkan markahnya yang sangat tinggi, dan soalan rumusan sangat senang untuk dikuasai. 30 markah ini akan dibahagikan kepada 20 markah isi dan 10 markah bahasa. Okey? Baik, daripada 30 ini, sekiranya calon melakukan kesalahan bahasa, hanya 1 markah yang akan ditolak daripada markah bahasa. Jadi peluang untuk calon mendapat markah yang tinggi sangatlah besar, terutama apabila calon menguasai teknik menjawab rumusan sepenuhnya. Okey? Baik. Tadi cikgu sebutkan bahawa soalan rumusan ini dia akan meningkatkan markah cemerlang bagi pelajar-pelajar yang cemerlang dan markah lulus bagi pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan yang rendah. Okey, baik. Rumusan terbahagi kepada 4 perenggan. Okey, perenggan pendahuluan, perenggan isi tersurat, perenggan isi tersirat dan perenggan kesimpulan. Jadi ingat ada 4 perenggan. Okey, bagaimanakah sekiranya pelajar hanya menjawab rumusan dalam 1 perenggan atau 2 perenggan ataupun 3 perenggan sahaja? Okey, apakah hukuman yang akan dikenakan kepada pelajar? Ini pelajar kena maklum sebab masih ada lagi apabila pemeriksa menyemak jawapan calon tahun 2019, ada calon yang menjawab rumusan dalam 1 perenggan. Okey, ada yang menjawab dalam 2 perenggan. Ada yang menjawab dalam 3 perenggan. Sebab calon ni ada yang masih lagi dia punya pemikiran dia tu setakat PT3. Jadi apakah risikonya? Baik, untuk pengetahuan calon, sekiranya calon menjawab tidak menepati dari segi badan rumusan tersebut, iaitu perlu 4 perenggan, calon akan ditolak 1 markah. Markah yang akan ditolak ialah markah bahasa. Jadi calon kena ingat ya, ada 4 perenggan semuanya untuk rumusan. Okey, sekarang kita masuk kepada badan yang pertama, iaitu pendahuluan. Badan yang penting, badan pendahuluan, sebab dia lebih kurang kata kadang-kadang macam karangan, sebab dia ada perenggan-perenggan dia. Tapi sebenarnya tekniknya berbeza sangat. Okey. Baik, untuk pendahuluan kita ada 3 kategori pendahuluan, jenis-jenis pendahuluan. Tetapi bagi Negeri Perlis, kita dah ambil kesepakatan bahawa kita mengajar untuk nak membantu pelajar mendapat markah yang maksimum, kita mengajar teknik yang ketiga, iaitu pendahuluan jenis ketiga. Okey, apakah yang dimaksudkan pendahuluan jenis ketiga? Okey, cikgu akan terangkan kepada pelajar-pelajar ya. Pelajar tolong perhatikan, tolong tengok elok-elok apakah yang dimaksudkan pendahuluan jenis yang ketiga. Okey. Pertama sekali, apabila kita nak membina pendahuluan, calon perlu merujuk kepada arahan soalan. Apakah arahan soalan tersebut? Kamu dapat saja soalan, kamu rujuk pada arahan soalan. Okey, cikgu bacakan contoh arahan soalan. Okey? Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion dan cabaran remaja dalam berfashion. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan arahan soalan. Arahan ini ada pada muka surat yang kedua, soalan bahasa Melayu kertas 2 kita. Okey? Perhatikan betul-betul. Ini arahan soalan dia. Baik. Selepas perkataan tentang, cikgu gariskan perkataan tentang tu. Tapi dalam soalan peperiksaan, kebiasaannya perkataan tentang ini tak dihitamkan. Hanya disendengkan sahaja. Okey? Jadi selepas perkataan tentang itulah kita sebut fokus pertama. Ya, ada sekolah guna fokus pertama, ada sekolah yang menggunakan itu sebagai tersurat.
Ini bergantung kepada sekolah masing-masing. Okey, ada yang fokus pertama dan ada yang tersurat. Cikgu lebih menggunakan sebagai fokus pertama. Okey, perkataan sebab-sebab merujuk itulah fokus pertama kita. Okey, kenapa fokus pertama ini perlu difahami oleh pelajar-pelajar? Okey, sebabnya fokus pertama inilah nanti yang akan kita berikan definisi ataupun perkataan yang sama makna ataupun perkataan yang seerti. Okey? Perkataan selepas tentang kita panggil fokus pertama. Fokus pertama ini pelajar-pelajar perlu berikan makna yang seerti. Makna yang sama makna kita panggil. Okey, seterusnya macam mana kita nak tukarkan fokus pertama ini kepada makna yang seerti? Ada formulanya. Tadi matematik ada formulanya. Bahasa Melayu pun ada formulanya. Macam mana kita nak menghafal fokus pertama ini, perkataan yang sama erti dengannya. Okey, jom kita tengok formula kita. Okey, cikgu buat formula macam ni untuk memudahkan pelajar-pelajar sebab cikgu tahu pelajar-pelajar ni kita kena bagi satu kaedah yang mudah untuk pelajar ingat. Okey, formula yang cikgu reka ialah mama pakai kain lawa, floral papa sayang. Kalau pakai baju yang tak lawa memang siapa pun tak akan sayang, betul tak? Okey, jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan mama pakai kain lawa, floral papa sayang. Okey. Mama itu merujuk pada M, huruf M. Yang sama erti merujuk kepada masalah. Apa seerti dengan masalah? Kekangan, halangan, cabaran, rintangan. Kalau kita nak cari lagi makna-makna yang seerti. Okey, cikgu bagi satu contoh dalam arahan soalan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang cabaran remaja pada hari ini. Okey, selepas perkataan tentang, fokus pertamanya ialah cabaran. Apa seerti dengan cabaran? Masalah, kekangan, halangan. Itu maksud cikgu. Yang ni kita kena hafal lah. Pelajar-pelajar perlu hafal. Kalau pelajar tak hafal, maknanya pelajar akan menghadapi masalah apabila nak menukarkan makna yang seerti. P, papa tadi, merujuk pada punca. Apa seerti dengan punca? Sebab faktor. K, kesan, akibat, implikasi, natijah. Okey? Impak masih belum lagi diterima dalam rumusan. Jadi para pelajar sekiranya diberikan natijah, jangan tukar kepada impak. Sebaliknya gunakan perkataan implikasi. L, langkah, usaha, kaedah, cara, pendekatan, tindakan, persediaan. Okey, ini makna yang seerti dengan langkah. F, faedah, kelebihan, kebaikan, manfaat, kepentingan, keistimewaan. P ialah peranan, tanggungjawab atau sumbangan. C merujuk kepada ciri-ciri, sifat-sifat, unsur-unsur. Okey, C pernah ditanya tetapi dalam soalan vocational. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada satu lagi, iaitu kita akan mulakan frasa pendahuluan kita. Ya, frasa pendahuluan kita ialah rumusan membincangkan. Itu cikgu kata tadi, cikgu akan ajar teknik yang ketiga, pendahuluan jenis 3, iaitu kita mulakan dengan perkataan rumusan membincangkan. Okey, apabila kita dah mulakan dengan rumusan membincangkan, tadi cikgu sebut kita berikan definisi bagi fokus yang pertama tadi, makna yang seerti. Kemudian calon salin saja isu. Apa maksud isu? Isu ialah selepas fokus tadi. Okey? Isu ialah selepas fokus tadi. Lepas tu calon salin fokus yang kedua atau tersirat, iaitu selepas kata hubung dan. Okey, selepas kata hubung dan kita sebut sebagai fokus yang kedua. Jadi akan hasillah, terjadilah pendahuluan kita, iaitu rumusan membincangkan, frasa pendahuluannya, definisi fokus yang pertama tadi, diikuti dengan isu dan kata hubung dan, lepas tu kita salin saja yang tersirat, titik. Inilah perenggan pendahuluan kita. Okey, sekarang kita lihat contoh bagi
cara kita nak membina pendahuluan. Ingat, pendahuluan membawa 2 markah dan sekiranya markah kita kita salah dari segi memberikan definisi, bukan sahaja kita rugi 2 markah tetapi juga kita akan rugi 1 markah bahasa. Jadi kita akan hilang 3 markah apabila terdapat kesalahan dalam pendahuluan. Okey, tengok soalan pertama. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion dan cabaran remaja dalam berfashion. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Okey, selepas perkataan tentang sebab-sebab cikgu sebut tadi ialah fokus pertama. Yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion ialah isu dan cabaran remaja dalam berfashion ialah fokus kedua. Jadi calon hanya memberikan definisi bagi fokus pertama iaitu perkataan sebab-sebab. Jadi apabila kita bina sahaja, perenggan pendahuluan kita akan menjadi rumusan membincangkan. Wajib ada frasa pendahuluannya. Kalau tidak ada, maknanya pendahuluan kamu dapat 0 markah. Jadi rumusan membincangkan sebab-sebab tadi kita sebut makna seerti dengannya ialah faktor-faktor atau punca-punca. Hanya ada 2 pilihan. Okey, lepas tu kita salin isu yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion, diikuti kita salin sahaja. Okey, tersirat ataupun fokus yang kedua dan cabaran remaja dalam berfashion. Itu cara dia. Dapatlah 2 markah isi, 1 markah bahasa, calon akan dapat 3 markah. Ingat, kalau tak tukar, fokus pertama calon akan dapat 0. Okey, cikgu bagi soalan yang kedua untuk memantapkan lagi pemahaman pelajar-pelajar dalam membina perenggan pendahuluan. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kaedah-kaedah menangani penyakit berjangkit. Bersesuaian sekarang ni kita sedang berhadapan dengan penyakit yang sangat membahayakan, COVID-19 dan kepentingan kesihatan kepada manusia. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, dan calon boleh lihat bagaimana kita membina perenggan pendahuluan. Rumusan membincangkan frasa pendahuluan wajib. Usaha-usaha iaitu makna seerti bagi fokus pertama kaedah-kaedah. Ingat, selepas perkataan tentang ialah fokus pertama, kita berikan definisi atau makna yang seerti berdasarkan formula yang cikgu dah sediakan untuk pelajar tadi. Diikuti dengan kita menyalin sahaja isu. Apa isunya? Selepas fokus pertama ialah isu menangani penyakit berjangkit dan kepentingan kesihatan kepada manusia ialah fokus yang kedua. Sangat mudah untuk dapat 3 markah. Okey, calon faham betul-betul inilah cara kita membina perenggan pendahuluan. Jadi pelajar-pelajar sudah menguasainya. Okey. Kalau sudah, kita teruskan dengan badan yang kedua atau perenggan yang kedua dalam rumusan iaitu isi tersurat. Okey? Baik, apakah yang dimaksudkan dengan isi tersurat? Kat sinilah pelajar kebiasaannya dapat markah kerana cara kita nak mengenal pasti isi tersurat ialah isi tersurat maknanya isi yang terdapat dalam petikan rumusan yang diberikan. Okey? Jadi macam mana kita nak cari? Bagaimanakah caranya? Pelajar hendak mengenal pasti isi tersurat tersebut. Okey? Baik, kebiasaannya perenggan isi tersurat. Okey? Kebiasaannya isi tersurat kita paling banyak terdapat dalam perenggan kedua atau ketiga. Ini tip. Pelajar kena ingat. Tip TIP. Okey, bukan TIPS TIP. Maknanya ini bonus untuk calon. Calon boleh kenal pasti isi tersurat paling banyak dalam perenggan kedua dan ketiga. Bukan bermakna dalam perenggan pertama atau perenggan keempat atau perenggan kelima tidak ada isi tersurat. Ada, tetapi kebiasaannya isi tersurat paling banyak dalam perenggan kedua
dan perenggan ketiga. Ini cara kita nak mendapat markah. Macam mana kita nak mengetahui cara nak mencari isi tersurat tersebut. Okey. Baik, seterusnya kita kena ingat apabila kita hendak mencari isi tersurat, okey, kita mestilah rujuk fokus pertama tadi. Sebab tu ada sekolah gunakan itu sebagai tersurat siap-siap. Macam cikgu sebut tadi tu. Okey, supaya pelajar dia faham, tahu benda tu, okey, ambil daripada fokus pertama. Okey, fokus pertama itulah menjadi panduan kita apabila hendak mencari isi tersurat dalam perenggan kedua atau ketiga yang cikgu sebutkan tadi. Okey? Baik, peringatan kepada calon sebab ini berdasarkan skema rumusan tahun 2019 dan ke bawah. Okey? Calon dilarang sama sekali memulakan perenggan isi tersurat dengan perkataan antara. Okey, macam tadi kita punya soalan dia. Apa soalan kita tadi? Sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion. Jadi pelajar tidak boleh memulakan perenggan isi tersurat dengan perkataan antara sebab ataupun antara sebab-sebab. Memang salah kan? Antara sebab-sebab. Sebab antara sudah menunjukkan jamak satu, sebab-sebab tak boleh digandakan. Tetapi dalam skema peperiksaan SPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia meminta pemeriksa memberikan markah kosong. Nah, isi pertama kosong walaupun betul sekiranya calon memulakan dengan perkataan antara. Okey, kemudian pada tahun 2019, skema itu ditambah lagi. Sekiranya calon memulakan isi tersurat dengan perkataan selain fokus pertama. Fokus pertama soalan cikgu tadi adalah sebab-sebab. Kalau calon mula dengan perkataan cara-cara yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion. Okey, cara-cara sepatutnya mula dengan sebab-sebab. Isi pertama tersurat tersebut akan diberikan kosong walaupun betul. Ingat baik-baik. Calon tak boleh sama sekali pertama menggunakan perkataan antara, kedua perkataan selain fokus pertama. Ingat, mulakan perenggan isi tersurat calon dengan perkataan fokus pertama. Okey, calon boleh menggabungkan 2 atau 3 isi dalam satu ayat. Okey, calon boleh. Sebab apa kita perlu menggabungkan isi ini dalam ayat? Sebab rumusan ialah untuk mengurangkan patah perkataan. Patah perkataan yang diberikan ialah 120 patah perkataan sahaja. Ingat, mesti patuh patah perkataan. Kalau patah perkataan tidak dipatuhi, calon akan mendapat hukuman. Nanti kita tengok apakah hukuman dia. Okey? Baik. Isi yang disebutkan tadi pada permulaan, isi tersurat yang perlu dicari ialah 6 isi. Baik, sekiranya calon bilang patah perkataan masih lagi belum mencukupi 120, calon boleh tambah isi tersurat yang ketujuh. Ini sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, kebiasaannya cikgu ajar pelajar-pelajar cikgu menulis isi tersurat dalam 2 ayat. Okey? Dalam 2 ayat. 3 isi dalam 1 ayat. Maknanya cikgu menggabungkan isi pertama, koma, isi kedua dan isi ketiga dalam 1 ayat. Okey, selepas itu cikgu mulakan isi keempat, koma, isi kelima dan isi keenam. Akhir sekali cikgu akan masukkan isi ketujuh dalam ayat yang ketiga sekiranya patah perkataan masih belum mencukupi 120. Ingat calon, kita mulakan isi tersurat kita dengan fokus pertama sebagai subjek. Okey, jangan calon mempertikaikan subjek ini dengan menyatakan. Ada sekolah yang mengatakan subjek ialah pelaku. Pelaku maknanya orang. Siapa? Masyarakat, remaja, pelajar, guru, kerajaan. Itu subjek pelaku lain. Bagi isi tersurat, subjek kita mulakan dengan fokus yang pertama. Kalau dalam isi ada pelaku, kita masukkan pelaku tersebut.
Okey. Dan satu lagi, calon perlu ingat, penanda wacana bukan subjek. Okey, cikgu sebutkan di sini penanda wacana bukan subjek sebab pelajar apabila sahaja membina perenggan isi tersurat, pelajar suka menggunakan penanda wacana, terutama apabila nak menyambungkan isi pertama dengan isi yang kedua. Okey, penanda wacana yang digunakan seperti selain itu. Nah, ini memang popular. Okey, di samping itu. Okey, dah berapa patah perkataan kita akan rugi? Selain itu, 2 patah. Di samping itu, okey, 2 patah perkataan. Tugas kita sebagai calon apabila membina perenggan-perenggan rumusan ialah mengurangkan patah perkataan. Sebab kita ada had dari segi patah perkataan. Okey. Baik, sekarang kita lihat macam mana nak membina perenggan isi tersurat. Okey, cikgu bagi dekat pelajar-pelajar satu petikan. Petikan yang cikgu sebutkan tadi iaitu sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion. Okey? Jadi kita nak cari, fokus pertama kita ialah sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion. Jadi pelajar boleh baca petikan rumusan yang diberikan. Okay, cikgu ambil perenggan yang kedua dan ketiga sahaja. Cikgu bagi masa dekat pelajar. Pelajar boleh tengok dalam 1 atau 2 minit. Pelajar boleh cari isi tersurat berpandukan fokus pertama kita sebab-sebab. Okay. Baik, cikgu rasa pelajar-pelajar dah pun dapat mencari isi-isi tersurat berdasarkan 2 perenggan yang diberikan. Okey, kita tengok perenggan yang pertama di sini, perenggan pertama di sini. Okey, kita ada isi dia yang pertama. Okey, kalau calon dapat lihat, isi pertama baris yang kedua, ledakan dan pengaruh media sosial. Okey, ledakan dan pengaruh media sosial. Kita ambil setakat itu sebab kita cari isi seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ialah contoh. Contoh jangan diambil. Apabila ada kata hubung sahaja, calon jangan salin sebab itu ialah contoh ataupun itu ialah huraian. Okey? Baik, isi pertama kita calon melengkapkan pertama iaitu ledakan dan pengaruh media sosial. Okey, baris ketiga, perkataan selain. Okey, selain. Selain itu ialah bonus. Nanti cikgu terangkan lagi macam mana kita nak cari bonus daripada isi tersurat. Okey, sentiasa ingin kelihatan cantik. Hilang K. Sentiasa ingin kelihatan cantik dan kemas. Okey, remaja beranggapan fashion memberikan implikasi yang tersendiri dalam kehidupan mereka. Ini isi yang kedua dan ketiga. Nampak tak? Isi kedua dan ketiga tu sekali. Memang dalam peperiksaan SPM, dalam satu ayat kebiasaannya ada 2 isi. Okey, ada diberikan oleh lembaga peperiksaan. Jadi kepandaian kita lah ini sebagai bonus lah kepada calon. Okey. Jadi calon boleh gabungkanlah. Kita ada 3 isi, calon boleh gabungkan dengan mulakan tadi. Okey, sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion ialah ledakan dan pengaruh media sosial, sentiasa ingin kelihatan cantik dan kemas dan remaja beranggapan fashion memberikan implikasi yang tersendiri dalam kehidupan mereka. Okey, dah 3 isi. Cikgu gabungkan ketiga-tiga isi itu dalam satu ayat. Okey, jadi nampak simple tetapi kita dah dapat 3 kali 2, 6 markah. Itu tak termasuk lagi dengan bahasa. Bahasa separuh daripada markah isi. Jadi kita dapat 3 markah bahasa, 6 markah isi. Calon dah dapat 9 markah. Banyak, 9. Campur dengan pendahuluan tadi 3. 12 markah sudah dikuasai. Apabila pelajar memahami teknik mencari isi tersurat. Okey? Lepas tu kita tengok isi tersurat yang keempat.
sebelum 1, 2, 3. Baris ketiga yang terakhir perenggan pertama. Okey? Berkait rapat dengan artis atau insta-famous. Okey? Apabila ada perkataan atau, pelajar-pelajar boleh pilih. Dah jimat dua patah perkataan. Pilih artis atau insta-famous. Apa maksud insta-famous? Sekarang kan pelajar ataupun remaja suka menggunakan aplikasi peranti, telefon bimbit, ya. Kemudian hantar maklumat atau apa-apa. Kemudian orang like banyak. Jadi popular. Itu maksud insta-famous. Yang banyak berkongsi tip dan cara memilih gaya dan fashion yang bersesuaian dengan majlis atau acara. Isi yang keempat. Isi yang kelima kita, perenggan kedua. Okey, baris pertama, pilihan gaya yang ringkas, solekkan yang semula jadi dan tidak kelihatan terlalu mencuba. Kalau calon perhatikan ada 3 perkara dalam satu ayat tersebut. Dalam isi yang kelima ada 3 perkara. Pertama, pilihan gaya yang ringkas. Yang kedua, solekkan yang semula jadi. Dan ketiga, tidak terlalu mencuba sehingga menjadi mangsa fashion. Okey, sebelum 2019, okey, pada tahun 2019, cikgu kata kalau ada 3 calon boleh pilih 2 daripada 3. Tetapi skema 2019, calon wajib pilih ketiga-tiga perkara yang ada. Kalau dia bagi 2, calon kena masukkan 2. Kalau diberikan 3 atau lebih daripada 3, calon wajib bagi 3. Ingat, kalau bagi 1 atau 2, calon hanya mendapat 1 isi, ya, 1 isi, 1 markah saja. Jadi calon wajib berikan ketiga-tiga perkara yang ada dalam isi tersebut. Dan isi yang keenam kita, okey, isi yang terakhir, iaitu seterusnya tengok gaya pemilihan remaja juga melalui perkongsian dengan rakan. Okey, dengan rakan. Dalam menata rias diri ialah huraian atau contoh. Jadi calon tak perlu pilih. Okey, banyak lagi isi dalam tu, calon boleh lihat. Okey, macam mana kita nak membina perenggan? Okey, cikgu tunjukkan di sini. Cikgu bacakan sekali lagi perenggan isi tersurat kita. Sebab-sebab yang mempengaruhi remaja memilih gaya dan fashion ialah ledakan dan pengaruh media sosial. Isi pertama, sentiasa ingin kelihatan cantik dan kemas, S2, dan remaja beranggapan fashion memberikan implikasi yang tersendiri dalam kehidupan mereka. Jadi 3 isi dalam satu ayat. Okey, kemudian ayat yang kedua, kita masih lagi memulakan ayat kedua kita dengan fokus pertama. Sebab-sebab lain ialah artis dan insta-famous yang banyak berkongsi tip dan cara memilih gaya dan fashion yang bersesuaian dengan majlis atau acara. Pilihan gaya yang ringkas, solekkan yang semula jadi dan tidak kelihatan terlalu mencuba sehingga menjadi mangsa fashion. Okey, kita boleh gunakan perkataan dan atau serta melalui perkongsian dengan rakan. Okey, dengan rakan. Di sini cikgu berikan 7 isi. Isi yang ketujuh, sebab akhir ialah ledakan pengaruh muzik K-pop. S7. Banyak isi dalam ni, ada lebih kurang 8 isi. Inilah cara kita membina perenggan isi tersurat. Di sinilah calon boleh mendapat markah maksimum 12 markah. Jangan buang markah 12 markah ini sebab di sini tempat yang sangat mudah kita mencari isi. Okey? Baik, seterusnya cikgu pergi kepada perenggan yang ketiga, iaitu perenggan isi tersirat. Perenggan isi tersurat dah kita kuasai, perenggan pendahuluan pun dah kita kuasai. Kita harapkan calon boleh buat latihan, ya. Sebab soalan banyak diberikan melalui atas talian, terutama pada musim cuti sempena COVID ni, calon kena buat latihan yang berterusan. Okey, sekarang kita pergi kepada isi tersirat. Ya, ini adalah perenggan yang ketiga. Okey, ingat, perenggan yang ketiga di sinilah soalan kebat sebenarnya. Calon selalu tanya, cikgu, soalan rumusan sonok tidak ada soalan kebat. Salah. Soalan kebat ialah pada isi tersirat. Okey? Baik, macam mana kita nak memulakan perenggan isi tersirat? Kita kena rujuk fokus yang kedua, iaitu dalam arahan soalan selepas kata hubung dan.
Okey, yang cikgu sebutkan tadi pada awal tadi. Okey, rujuk fokus yang kedua itu kita panggil tersirat. Daripada situlah kita akan mencari, menganalisis isi tersirat. Maknanya isi tersirat ni calon kena bagi sendiri. Sebab itu kita panggil kebat. Okey? Jadi perlu kita tulis isi tersirat ini dalam satu perenggan, iaitu perenggan yang ketiga. Calon boleh menggabungkan 3 isi ataupun 2 isi dalam satu ayat. Okey? Isi yang diperlukan ialah 2 isi. Tetapi kebiasaannya cikgu minta pelajar-pelajar memberikan 3 isi tersirat. Apakah tujuannya? Okey? Tujuannya ialah supaya pelajar-pelajar dapat memberikan isi yang lebih supaya apabila isi yang pertama atau isi yang kedua tadi tidak tepat, maka pelajar masih berpeluang untuk mendapat markah sekiranya isi ketiga itu betul. Okey? Baik, tapi pelajar perlulah rujuk pada patah perkataan. Sebelum nak memberikan isi yang ketiga, rujuk dulu patah perkataan. Okey? Baik. Macam mana kita nak mulakan? Okey? Subjek. Masih lagi ingat, subjek ialah fokus yang kedua. Sama juga dengan fokus ya, masa kita membina subjek bagi isi tersurat, pelajar jangan mulakan dengan perkataan antara ataupun perkataan lain selain fokus yang kedua. Okay, bagi soalan cikgu tadi, fokus yang kedua ialah cabaran remaja dalam berfashion. Ya, perkataan di situ ialah cabaran. Ingat ya, cabaran remaja dalam berfashion. Ialah. Itulah cara kita nak membina perenggan isi tersirat. Okey, sekarang kita lihat apakah isi yang boleh kita berikan bagi cabaran remaja dalam berfashion. Okey, apa cabaran dia? Okey, kita mulakan perenggan kita. Cabaran remaja dalam berfashion ialah remaja masih mencari identiti fashion yang sesuai dengan jiwa. Okey. Baik, isi ini diberikan oleh pelajar-pelajar SM Sekolah Menengah Agama Perempuan Kangat. Okey. Isi bagi secara spontan pelajar-pelajar tersebut. Perbelanjaan yang besar ataupun barang berjenama mahal, isi tersirat yang kedua. Dan gaya atau fashion yang bertentangan budaya dan agama. Nak berfashion tetapi sekarang ni banyak fashion yang bertentangan dengan agama. Fashion sekarang banyak yang membuka aurat. Jadi ada pelajar nak berfashion tetapi ada halangan dia. Itu maksud cabaran. Cabaran tadi cikgu sebut itu masalah. Halangan. Halangan pelajar untuk berfashion. Halangan remaja dalam berfashion. Apakah halangan dia? Jadi pelajar kena fikirlah. Okey, pelajar perlu fikir sendiri tetapi masih lagi berpandukan fokus yang kedua. Fokus kedua itu selepas kata hubung dan terdapat dalam arahan soalan. Jadi pelajar perlu memulakan isi tersirat dengan fokus yang kedua. Jangan berikan makna yang seerti. Okey? Itu cara dia. Baik. Habis dah isi tersirat, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Okey? Jadi kita dah sampai kepada perenggan terakhir dalam rumusan, iaitu perenggan kesimpulan. Okey, ingat, dalam kita nak membina perenggan kesimpulan, ada 2 perkara yang perlu diberikan, yang perlu dipertimbangkan oleh pelajar-pelajar. Pertama ialah cadangan dan yang kedua ialah hasil cadangan. Apakah yang dimaksudkan dengan cadangan dan hasil cadangan tersebut? Okey, nanti kita akan masuk secara satu demi satu. Okey, yang pertama ingat, semasa kita nak membina kesimpulan, kita mestilah memulakan dengan frasa kesimpulan. Cikgu ajar pelajar-pelajar semasa dalam kelas ataupun semasa ceramah, iaitu mula dengan kesimpulannya. Tak perlulah kita cari perkataan lain. Okey, kesimpulannya boleh, tuntasnya boleh, konklusinya. Tapi janganlah sampai guna akhirul kalam. Kalau untuk karangan tak ada masalah.
Okey, dalam karangan kita boleh guna. Tapi dalam rumusan kebiasaannya kita menggunakan kesimpulannya koma. Okey, tuntasnya koma. Kalau ada yang rasa jemu guna kesimpulannya, dia nak guna tuntasnya boleh. Okey. Baik, yang kedua cadangan. Apakah yang dimasukkan dengan cadangan? Okey, kita lihat isu yang diberikan kepada kita. Okey, dalam soalan tadi isunya ialah remaja. Okey. Siapa yang terlibat dengan remaja? Kamu boleh menggunakan remaja. Okey, kesimpulannya remaja perlulah, tak ada masalah, boleh. Ya, ataupun siapa lagi yang terlibat dengan remaja? Ibu bapa, masyarakat, okey, kerajaan. Apabila remaja salah memilih gaya fashion, okey, siapa yang akan menerima tempiasnya? Ibu bapa akan terima tempias. Ibu bapa rasa malu apabila anak berpakaian tidak senonoh. Ataupun ibu bapa rasa terbeban apabila anak-anak meminta wang belanja yang banyak untuk membeli pakaian yang berjenama. Okey, masyarakat juga akan rasa dia punya tempiasnya apabila melihat remaja yang memakai pakaian yang terlalu terdedah. Okey, kerajaan. Sebab tu kebiasaannya guru-guru mengajar pelajar menggunakan perkataan semua pihak. Diikuti dengan perkataan perlulah. Itu maksud cadangan. Nah, kesimpulannya semua pihak perlulah. Okey, cadangan. Biasanya kita akan mulakan dengan kata kerja transitif. Apa maksud kata kerja transitif? Iaitu imbuhan men. Okey. Baik, isu kita apa? Isu kita ialah remaja memilih gaya dan fashion. Jadi kita akan kenal pasti apakah imbuhan men. Memilih, mempengaruhi, okey, membentuk. Ya, jadi kita akan tulis kesimpulannya semua pihak perlulah membantu remaja memilih gaya dan fashion. Okey, itu ialah cadangan. Ada berapa perkara tadi dalam cadangan? Kesimpulannya. Lepas tu siapa pihak yang terlibat? Cikgu pakai semua pihak. Kemudian perkataan yang menunjukkan cadangan perlulah diikuti dengan isu kita. Ingat, isu kita mesti ada. Okey, kalau tidak ada isu, kosong. Isi kita, kesimpulan kita kosong. Lepas tu diikuti dengan hasil cadangan. Hasil cadangan, perkataan yang menunjukkan hasil cadangan ialah kata hubung agar atau supaya. Pilih salah satu. Jadi pelajar kalau selalu menggunakan agar, sampai SPM nanti agar, supaya tak keliru. Jangan sekejap agar, kemudian supaya pelajar akan keliru. Akhirnya hilang perkataan agar atau supaya. Pelajar menggunakan kata hubung yang lain selain agar supaya kosong markah untuk hasil cadangan kita. Okey? Baik, guna salah satu daripadanya saja. Agar. Kenapa kita perlu cadangan tadi? Sebab apa? Seolah-olah hasil cadangan ini seperti harapan calon. Apakah harapan calon? Apabila semua pihak membantu remaja memilih pakaian yang sopan tadi, pakaian ataupun gaya dan fashion yang elok tadi. Apa harapan calon tersebut? Itu maknanya kesimpulan. Okey, ada beberapa perkara, ingat. Pertama, frasa kesimpulan. Okey, kesimpulannya. Kemudian siapa? Semua pihak. Kemudian cadangan, perlulah diikuti dengan isu kita dan akhir sekali ialah hasil cadangan. Agar, kenapa harapan kita? Okey, baik, peringatan jangan ambil kesimpulan daripada tersurat atau tersirat. Terutama tersurat. Kalau pelajar ambil kesimpulan daripada tersurat, maka kosong kesimpulan calon. Kalau daripada tersirat, mestilah tidak ada lagi tersirat tersebut dalam perenggan isi tersirat. Ingat baik-baik. Okey. Baik, ini ialah kesimpulan kita. Okey, kesimpulannya semua pihak atau remaja, sebab petikan merujuk kepada remaja. Perlulah memilih gaya dan fashion yang betul. Okey, kita nampak ada frasa kesimpulannya. Kemudian siapa pihak yang main peranan, sama ada semua pihak atau remaja. Kemudian perkataan yang menunjukkan cadangan, perlulah, wajib. Kemudian isu, memilih gaya dan fashion yang betul. Kemudian hasil cadangan. Okey, cikgu guna kata hubung supaya melahirkan individu yang berhemah dalam perbelanjaan. Itu ialah hasil cadangan. Okey. Jadi satu,
perenggan kesimpulan, ada lebih kurang 5 perkara dalam kesimpulan kita. Okey, ingat, selepas kita dah menghasilkan 4 perenggan rumusan tersebut, calon perlu membilang patah perkataan. Wajib bilang. Apabila dah selesai bilang, calon boleh tulis berapakah patah perkataan untuk rumusan calon tersebut. Di sebelah kanan, bawah kesimpulan kita di sebelah kanan, tuliskan 120 patah perkataan, 118 patah perkataan. Ya, calon wajib menulisnya. Okey. Baik, beberapa perkara yang perlu calon patuhi apabila menghasilkan perenggan rumusan. Okey, kita dah menguasai teknik menjawab 4 perenggan rumusan, tetapi calon perlu ingat. Pertama sekali, calon tidak boleh menipu jumlah perkataan. Okey, jangan calon tak bilang patah perkataan tetapi calon tulis 120 perkataan. Risikonya calon akan dapat nanti kemungkinan besar isi tersirat calon tidak ada markah ataupun perenggan kesimpulan calon kosong sebab melebihi patah perkataan yang dibenarkan, iaitu 120 perkataan. Menjadi kewajipan bagi pemeriksa untuk membilang patah perkataan sehingga 120 patah perkataan. Apabila pemeriksa bilang sampai 120 patah perkataan, pemeriksa akan buat palang 2 palang. Maknanya setakat itu sahaja pemeriksa akan memeriksa jawapan rumusan calon. Ingat baik-baik, jangan tipu patah perkataan. Okey? Banyak calon buat sampai 140, 150 tetapi dia tulis 120. Ya, jadi calon tu dah menipu diri sendiri. Pemeriksa tak tipu pemeriksa, pemeriksa tak kisah. Sebab pemeriksa tugasnya hanya menanda setakat 120 patah perkataan. Okey, yang ketiga, calon perlu menjaga tata bahasa. Okey? Ingat, kita menjawab soalan bahasa Melayu. Tata bahasa sangat penting. Apakah tata bahasa yang selalu ditolak markah? Ejaan, tanda baca, jalan bahasa, perenggan yang cikgu sebut tadi. Kalau tak cukup perenggan dia 4 perenggan, calon akan ditolak 1 markah. 1 markah bagi calon nak dapat A tambah sangat besar. Okey, calon nak dapat A tambah, soalan rumusan inilah sepatutnya calon ambil markah semaksimum yang mungkin. Okey? Baik, kemudian calon perlu buat latih tubi lah sebab cikgu sebutkan tadi sangat mudah untuk menguasai teknik merumus. Ya. Kalau calon patuhi betul-betul, calon layak dapat 30 markah. Okey? Baik, jadi calon perlu menguasai teknik merumus ini. Okey, sekarang cikgu nak ceritakan tentang kecuaian calon. Inilah kecuaian calon yang menyebabkan calon tidak mendapat markah yang sepatutnya. Okey, ada 3 perkara yang selalunya dilakukan oleh calon. Tadi cikgu dah sebutkan tadi semasa cikgu menghuraikan satu persatu perenggan yang ada dalam rumusan kita. Okey, pertama sekali calon tidak menghasilkan rumusan dalam 4 perenggan. Tadi cikgu sebutkan, apabila tidak menghasilkan 4 perenggan rumusan, calon akan ditolak markah. Markah yang ditolak ialah markah bahasa, 1 markah. Kemudian bahasa, ejaan. Semasa cikgu memeriksa, banyak ejaan yang salah. Okay, jumlah patah perkataan, cikgu sebut tadi calon tipu patah perkataan. Kan? Ini bukan tolak markah dah. Isi calon tak dapat. Okey, kemudian calon memulakan perenggan isi tersurat dengan perkataan antara. Bukan fokus yang pertama. Ingat baik-baik. Isi pertama sekiranya betul sekalipun akan ditolak 2 markah. Isi 2 markah, bahasa akan hilang 1 markah. Ingat, bukan sahaja isi yang rugi tetapi bahasa juga rugi sebab bahasa separuh markah isi. Sebab itu calon kena mula dengan fokus yang pertama. Jangan bagi definisi. Definisi hanya untuk pendahuluan sahaja. Yang ketiga, isi tersurat dan tersirat tidak cukup. Isi tersurat maksimum ialah 6 isi tersurat. Tersirat maksimum ialah 2. Tapi kita
galakkan calon memberikan 7 isi tersurat dan 3 isi tersirat. Sekiranya patah perkataan belum mencapai 120 patah perkataan. Jadi apabila calon mengatasi masalah kecuaian ini, calon boleh mendapat markah maksimum. Dan markah maksimum yang diperlukan oleh yang telah ditetapkan oleh Panitia Bahasa Melayu Negeri Perlis ialah 25 markah ke atas. Maknanya 25 sehingga 30 markah. Calon layak mendapat markah maksimum sekiranya calon mematuhi teknik menjawab soalan 1 iaitu soalan rumusan. Ingat matlamat kita ialah untuk mendapat A tambah dalam bahasa Melayu dan soalan yang membantu kita ialah soalan rumusan. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja untuk penerangan pada hari ini berkaitan dengan teknik menjawab soalan rumusan, iaitu soalan 1 dalam bahasa Melayu kertas 2. InsyaAllah kalau calon-calon SPM tahun 2020 mematuhi teknik menjawab soalan rumusan, calon layak mendapat 30 markah. InsyaAllah itulah matlamat kita untuk memastikan kita mendapat A tambah bagi kedua-dua kertas, sama ada bahasa Melayu kertas 1 atau bahasa Melayu kertas 2. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja perjumpaan kita untuk slot yang pertama pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam slot yang kedua, iaitu kita akan menyentuh soalan pemahaman. Jadi calon bersedia, ya, sebab setiap hari kita ada slot Perlis mengaji, dan pada hari ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga badan-badan yang berkaitan kerana telah memberikan satu peluang yang begitu besar kepada para pelajar untuk belajar walaupun kita sedang menghadapi masalah bencana COVID-19 pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam slot yang kedua. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Cik Saodah binti Ibrahim. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.